Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT atas kesempatan yang diberikan dapat kita teruskan pengajian kelas kita pada seperti biasa. Dan pada kali ini kita akan melihat satu tajuk yang baru, okey, masih lagi di bawah aplikasi Asas Syariah. Dan pada kali ini mungkin anda dapat teka. Okey, mungkin gambar yang terpapar di sini di skrin anda ini kelihatan gambar orang kahwin, okey, dan sudah tentu apa yang akan kita sentuh pada kali ini adalah berkaitan dengan perkahwinan, iaitu munakahat. Okey, baik. Dan hasil pembelajaran khusus adalah mengenal pasti asas-asas syariah berkaitan dengan syarat dan hukum bagi ibadah, muamalat dan munakahat. Dan of course sudah tentunya kita akan fokuskan kepada munakahat. Okey, dan selepas itu kita akan fokuskan kepada jenayah. Okey, dan bila kita sebut berkaitan dengan perkahwinan, tak dapat lari, okey, akan ada pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan. Okey, inilah yang akan melengkapkan perkahwinan, sesebuah perkahwinan. Okey, dan sudah tentulah bukan setakat itu sahaja kita nampak pada majlis itu pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan, sebenarnya ada jalan ceritanya lagi bagaimana nak melengkapkan mempelai ataupun merpati dua sejoli ataupun pengantin yang sangat-sangat sepadan, pinang dibelah dua. Okey, baik. Ni kita dapat tengok di sini isi kandungan konsep munakahat ini akan melihat kepada 8 perkara bermula dengan pengertian nikah, matlamat perkahwinan, hukum perkahwinan, mas kahwin ataupun mahar, okey, pemilihan jodoh, perempuan yang haram dikahwini, meminang dan juga rukun nikah. Okey, dan seterusnya kita lihat beberapa perkara di sini, iaitu inilah berkaitan dengan kekuatan kepada masyarakat adalah keluarga-keluarga yang wujud. Dan jika keluarga itu baik, nescaya masyarakat juga akan jadi baik. Dan sebaliknya, jika keluarga itu rosak, keluarga itu tak elok, apa yang akan berlaku sebenarnya rosaklah masyarakat tersebut. Jadi kahwin ini, perkahwinan adalah penyelesaian kepada masalah kerosakan yang berlaku kepada masyarakat. Jadi dalam perkahwinan ini sudah tentu ada kewajipan, ada rules, peraturan-peraturan yang perlu kita ikut, do and don'ts dia, okey, do dan juga don'ts yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Bukan sengaja kita ni nak tetapkan, manusia ni tak ada apa pun, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan supaya apa? Supaya kita nak jadikan perkahwinan kita ni sentiasa patuh kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Jangan kita ni sengaja untuk kita langgar. Sebab apa? Sebab itu akan mengundang murka Allah SWT. Baik, kita juga dah lihat pengertian nikah dari sudut bahasa, yang bermaksud kumpul dan juga himpun, dan dari sudut istilah syarak, akad. Bila sebut berkaitan dengan akad, ia adalah satu ikatan kontrak yang dilakukan untuk mengharuskan, membolehkan lelaki dan juga wanita melaksanakan kehidupan suami isteri secara sah ikut undang-undang, ikut hukum hakam. Hukum Islam selesai, ikut undang-undang yang dibuat oleh pihak pemerintah juga kita dah lepas. Baik, jadi dalil pensyariatan nikah daripada ayat Quran berikut, dan kita dah lihat dah, yang mana ayat Quran ini menyatakan bahawa kahwinkanlah orang-orang lelaki yang bujang, wassalihin, min ibadikum wa imaikum, daripada kalangan kamu yang soleh, daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan juga perempuan, jika mereka miskin, di sini Allah SWT bagi jaminan, Allah SWT akan kayakan mereka dengan apa? Dengan limpah kurnianya. Baik, dan pengertian dalil pensyariatan nikah juga kita dah lihat yang mana perkahwinan ini adalah sunnahku. Siapa yang benci sunnahku maka dia bukan golonganku. Jadi kita nak jadi golongan yang diakui oleh Nabi SAW, janganlah kita benci daripada sunnah Nabi, iaitu salah satunya adalah apa? Perkahwinan. Dan dalil pensyariatan nikah sabda Nabi SAW yang bermaksud
Wahai pemuda, sesiapa di antara kamu yang mampu berkahwin, mampu untuk kahwin, maka hendaklah dia bernikah. Sebab apa? Nikah itu dapat jaga pandangan, dapat jaga kemaluan. Di mana kemaluan inilah, kalau kita tak jaga, dia akan jatuhkan reputasi kita. Dia akan jatuhkan maruah kita. Bila jatuh maruah, malulah kita. Sebab apa? Kalau siapa yang tak mampu untuk bernikah, jaga. Sebab apa? Dengan nikah itu dapat jaga pandangan, jaga kemaluan. Okay? Dan yang tak mampu, dia kena buat apa? Dia kena berpuasa. Sebab puasa itu pencegah. Puasa itu dapat jadi shield. Okay? Shield kepada nafsu syahwat. Okay? Baik. Seterusnya, kita lihat rumusan hadis ini nak tunjukkan kepada kita kemampuan ini adalah mampu untuk mendidik, mampu untuk mengajar, mampu untuk bimbing isteri. Maksudnya kita kena reflect diri kita. Kalau lelaki, dia kena reflect, ada tak kemampuan ini dekat diri kita? Dan kepada suami, kan nak pilih suami, tengok ada tak yang bakal suami kita ni ada ciri-ciri ni? Kan ciri-ciri ni. Okey. Sebab apa? Sebab dia kena ada kemampuan. Okey, kena ada kemampuan. Dan dia juga ada kemampuan dari sudut apa? Pikul tanggungjawab. Bukan benda yang ringan, benda yang berat. Dan pikul tanggungjawab ini perlukan orang yang gagah, kan? Perlukan orang yang berani, perlukan orang yang berilmu. Barulah dia boleh pikul tanggungjawab. Dan dia juga perlu memberi nafkah zahir dan batin serta sihat tubuh badan. Kan? Nafkah zahir, nafkah batin, dan juga sihat tubuh badan. Sebab apa? Sebab nak bagi nafkah ni, kalau tak sihat, takkanlah yang si isteri tu nak kena bela kita. Kan takkanlah orang kata apa, anak-anak tolonglah, orang kata apa, bagi duit belanja kat kita. Okay. So, sihat tubuh badan is most important. Sangat-sangat penting. Tu sebab dia, skala kesihatan kita ni kena berada pada tahap terbaik. Okay. Baik. Jadi, untuk kahwin ni kita perlukan kepada persediaan. Kita nak raya pun perlu bersedia, apatah lagi perkahwinan. Okay. Persediaan kita apa dia? First, fizikal dan jasmani. Fizikal dan juga jasmani. Kita berada dalam keadaan yang fit. Tak ada masalah kesihatan. Okay. Masalah kesihatan tidak ada. Okay. Yalah kan, jalan sikit mengah. Okay. Ataupun masalah yang boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Juga tak ada ya. So di sini kita kena apa? Pastikan jaga kesihatan kita. Tidak ada penyakit berjangkit seperti apa? HIV. Yang boleh berjangkit dan akan berikan orang kata apa, kesan yang tidak baik kepada orang lain. Okay. Baik, yang kedua rohani, pengisian dalaman kita. Okay, maksudnya pengisian di sudut apa? Solat, kan, zikir, ingat pada Allah. Takkanlah pengisian rohani kita ni dengan benda-benda yang bukan-bukan. Okay, so di sini sangat penting. Jadi kena pilih apa? Orang yang beriman, yang beragama. Yang ketiga, mental kita kena kuat. Mental kita perlu diisi, maksudnya apa? Adanya ilmu pengetahuan. Bila adanya ilmu pengetahuan, secara tak langsung diri kita akan jadi orang yang akan bertindak berlandaskan ilmu. Bukannya suka-suka, bukannya ikut hawa nafsu. Dan di sudut mental ini perlunya jadi apa? Orang yang ada positif, moodnya happy, optimistic, good, psikologi dan berbagai lagi. Okay, baik. Dan di sudut jiwa emosi ini, hidup kenapa? Tenang, kan? Seronok untuk tenang. Okay, janganlah jadi apa-apa pun kita tenang sangat, kan? Dah orang kata apa? Rumah terbakar, tenang, kan? Bukan cara tu. Okay, tenang ini maksudnya kita tidak ada apa? Perkara-perkara yang terlampau difikirkan. Perkara yang lepas, sekiranya kita terlampau fikirkan, akan jadi apa? Depression. Okay, ataupun perkara akan datang, kita terlalu bimbang. Kebimbangan yang melampau, dia akan jadi apa? Bimbang yang melampau akan jadi anxiety. Okay, yang mana 1 daripada 6 manusia ataupun orang yang ada dekat Malaysia pada ketika ini ada penyakit
ataupun masalah kesihatan mental, anxiety, stress, depression yang tak boleh dikawal. Okey, baik. Okey, ini sudah tentulah yang paling utama, pasak kepada segala-galanya iaitu ekonomi. Maksudnya dari sudut apa? Maksudnya kita kena ada income. Okey, income yang stabil. Okey, income yang kukuh buat kita. Sebab kita bila nak kahwin kita akan siapkan yang pertama rumah, okey. Lepas tu isi rumah. Takkan ada rumah tapi tak ada makan, tak ada peti sejuk, tak ada mesin basuh. Okey. Baik, ini sangat penting yang mana kita perlukan apa? Income ini perlukan kepada simpanan. Kan bila kita nak menyimpan. Okey. Benda-benda ni sangat penting. Bukan sehari dua punya persediaan, bertahun-tahun. Okey, bertahun-tahun punya persediaan. Okey, baik. Jadi rumusannya bagi mereka yang ingin berkahwin, yang patut perkara yang patut dititik beratkan adalah kesediaan seseorang untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Jadi pasangan ini dah tentu ada keinginan. Dah ada keinginan, rasa nak tu dah ada. Okey, rasa nak tu dah ada. Jadi dia perlu apa? Dia perlu siapkan diri dengan persediaan. Okey. Siapkan diri dengan persediaan. Mungkin hari ni orang nak raya, dia dah siap dah. Persiapan je, cari dah baju raya. Ataupun dah ada dah warna baju raya apa. Nak raya dekat mana. Dan macam tu juga dengan kahwin. Kena siapkan dengan apa? Siapkan dengan ilmu, siapkan dengan kemahiran. Nanti nak uruskan rumah tangga, nak mula pada mana dulu. Okay? Dengan ada apa? Pendidikan keibubapaan, okay? Parenting, okay? Ataupun keibubapaan. Dan semuanya penting sebab apa? Kita nak uruskan rumah tangga dengan kematangan dan juga rasional. Kalau rumah tangga tak diurus dengan matang dan juga rasional, dia akan menyebabkan bahtera pelayaran perkahwinan akan karam. Bila karam, kan cemaslah. Bila cemas, macam-macam lah. Kan, yang ni selamat, yang ni tak selamat dan sebagainya. Okey, baik. Jadi kita kena faham di sini bila sebut tentang perkahwinan, matlamat perkahwinan dalam Islam adalah nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kita nak dapatkan apa? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita dengan pandangan rahmat. Kan, kasih sayang daripada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Bila sebut sunnah, bila kita buat dapat pahala, tinggal dapat apa? Tinggal jadi rugi. Okey. Baik, melahirkan dan juga menyuburkan perasaan mawaddah, kasih sayang. Kan, kasih sayang kita, belah ihsan kita kepada pasangan kita, kepada anak kita. Okey, dengan cara yang betul. Okey, bina keluarga. Bina keluarga ni maksudnya start dengan seorang, lepas tu campur dengan dua, lepas tu nanti ada anak, kan, seorang, berdua, tiga, kan, ni kalau anak tiga. Lepas tu anak ni pula kahwin dengan seorang lagi, lepas tu dapat pula anak. Ni maksudnya apa? Kita bina keluarga. Bina keluarga secara sah dan juga bertanggungjawab. Bukan boleh orang kata apa, lebih kurang suka kat siapa-siapa pergi, kan, berlaku hubungan dan dapat anak. Yang tu tak jadi, lebih kurang macam binatang. Kita tak nak jadi macam tu. Agama tak nak kita jadi macam tu. Baik, seterusnya yang kelima, menghalalkan pergaulan yang haram. Pergaulan yang kalau lelaki dan juga wanita pada asalnya yang tak ada hubungan apa-apa, asalnya adalah haram. Bila dah berkahwin akan jadi halal. Jadi halal di sini. Di situlah perlunya berkahwin. Sebab apa? Inilah naluri kita. Naluri kita nak hidup, ada orang peneman dalam kehidupan kita, ada orang bantu kita, ada orang jadi penolong kita, ada orang yang beri keselamatan kepada kita. Ini adalah naluri kita. Seterusnya menjaga keselamatan sosial, akhlak dan kepribadian mulia. Di sudut keselamatan sosial kita. Bila keselamatan sosial ni maksudnya kita nak supaya apa? Suami ada isteri, kan, menjaga keselamatan kita. Lepas tu ada anaknya pula, kan, akhlak kita terjaga, ada orang yang tegur, supaya apa? Peribadi kita mulia, akhlak kita dipandang elok.
Okey. Dan yang ketujuh matlamatnya untuk membesarkan saiz keluarga dan persaudaraan, seterusnya bentuk sahsiah. Macam saya terangkan di sini, kita nak besarkan saiz keluarga. Kan nanti akan berkahwin, kembang lagi ni. Daripada 2 orang, suami, isteri, bila kahwin dapat anak-anak, lepas tu anak-anak pula dapat apa? Dapat pula cucu dan berkembang. Okey. Dengan cara yang halal. Dan inilah yang akan bentuk apa? Generasi. Generasi yang berakhlak. Okey, kita kena create, kita kena bina benda ni. Baik. Tu sebab dia, okey, biasa yang akan kita dengar berkaitan dengan perkahwinan ini akan kita wujudkan di mana Allah SWT mention akan wujudnya sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Sakinah bila kita lihat kekurangan pasangan, okey, namun menjaga lidah untuk tidak mencela dia, terima seadanya. Mawaddah, kita tahu kekurangan pasangan namun pilih untuk apa? Tutup sebelah mata. Sebab apa? Sebab dia ibarat seperti apa? Kertas putih. Kekurangan itu seperti tompok. Satu tompok. Kita nak lihat kertas putih ini ke ataupun kita nak fokus kepada tompok ini? Tompok ini ibarat kekurangan. Dan yang warna putih ini adalah apa? Berkaitan dengan kelebihan dia. Kelebihan cukup banyak. Kan? Itu sebab dia sangat penting kita nak melihat dengan kacamata yang mana satu. Okay. Nak lihat kekurangan ke, nak lihat kelebihan. Okay. Buka mata kita untuk fokus kepada kelebihan pasangan kita. Dan akhir sekali rahmah ini adalah ketika kita mampu jadikan kekurangan sebagai apa? Kekurangan ini untuk kita bantu baiki, bantu jadi lebih elok. Okay? Bila kita bantu untuk jadi lebih elok, insya-Allah kita akan rasa apa? Kita akan rasa tenang, kita akan rasa senang, kita akan rasa lebih nyaman, bahagia. Okay? Sebab apa? Sebab pandangan kita ini adalah pandangan yang lebih positif, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita beralih kepada hukum perkahwinan. Hukum perkahwinan yang telah digariskan dalam agama ini ada 5. Okey. Yang pertama bermula dengan wajib. Okey, yang mana seseorang yang ingin berkahwin, okey, tapi dalam masa yang sama dia mampu untuk jalankan perkahwinan dia. Sekiranya tak disegerakan, dia khawatir, dia risau untuk apa? Berlakunya zina. Ni wajib. Dah mampu dan ada keinginan. Okay? Baik. Kalau kita lihat sunat pula. Sunat ini dia mampu untuk pikul tanggungjawab. Tapi dalam masa yang sama dia boleh kawal. Boleh kontrol. Berbeza dengan wajib ini, dia tak boleh kontrol. Dia tak boleh kontrol. Okay? Dan dalam masa yang sama dia mampu. Dua-dua ni mampu. Mampu. Dua-dua mampu. Okay, nampak tak? Right? Okay, yang ketiga haram. Haram ni bagi mereka yang tak ingin pun nak kahwin. Tak rasa pun nak kahwin. Tapi dalam masa yang sama, bukan tak rasa nak kahwin, dia juga tak mampu nak bagi nafkah zahir, nafkah batin. Mungkin dia tak bekerja, mungkin dia tak sihat. Okay? Dan di situ dia khawatir pula, kalaulah aku kahwin ni, nanti teruk ni isteri aku ni. Tak makan ni sebab aku pun tak kerja, aku pun tak apa sihat, aku pun tak boleh nak jalankan tanggungjawab aku. Dan dia tak mampu sempurnakan kewajipan dia. Di sini hukum dia adalah haram. Okay, kita beralih kepada makruh. Makruh ini dia tak mampu berikan nafkah zahir. Okay, mampu kewangan tetapi kesihatan yang lemah, menzalimi isteri ataupun menyusahkan isteri. Okay, baik. Seterusnya harus orang yang tak punya tuntutan mendesak, kan, kahwin pun tak apa, tak kahwin pun okey. Okey, untuk berkahwin dan tak ada perkara pun yang haramkannya. Orang ini termasuk dalam hukumnya harus. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat situasi untuk hukum perkahwinan ni. Okey. Di mana kita lihat beberapa perkara, antaranya mas kahwin. Okey, mas kahwin, okey, ataupun yang disebut sebagai mahar. Okey, disebut sebagai mahar. Okey, baik. Mas kahwin. Okey,
tinggi sangat sekarang ni, kan rendah sangat ke? Apa yang kita boleh faham dengan mas kahwin? Satu pemberian wajib suami. Suami bagi kepada siapa? Bagi kepada isteri. Kan? Dia pakai gaun sikit lah kan? Pakai gaun. Okay? Dia bagi benda apa ni? Dia kena bagi ni berbentuk barang ataupun manfaat. Dia akan bagi barang. Ataupun benda yang bermanfaat. Ada manfaat dia. Jangan bagi token kan, ataupun bagi apa? Bagi sampah. Tu tak bermanfaat. Barang yang manfaat, yang bernilai. Biasanya kita di kalangan orang Malaysia ni bagi apa? Bagi wang. Ataupun bagi emas. Barang kemas. Baik. Mas kahwin dalilnya dalam surah An-Nisa ayat yang keempat yang menyebutkan kadar mas kahwin, menyebutkan kadar mas kahwin ketika akad adalah sunat. Maksudnya apa? Aku terima nikahnya. Nama sekian-sekian dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Kadar ni adalah apa? RM300. Dia bergantung kepada setiap negeri, tak sama. Ada negeri RM22.5, ada negeri yang RM100, ada negeri yang RM50, kan terpulang. Ikut apa yang telah ditetapkan. Jangan bergaduh benda-benda macam ni. Mas kahwin siapa punya? Milik mutlak seorang isteri, milik mutlak. Suami jangan nak minta balik. Baik. Tetapi wali tapi wali akan menerimanya bagi pihak isteri. Maksudnya apa? Wali bapa kepada pengantin perempuan terima bagi pihak isteri. Baik, yang dapat jadi hak milik dia kepada siapa? Tetap kepada isteri. Dan tidak ada had minima dan juga maksima dalam mas kahwin ini bergantung kepada kemampuan suami. Ini ikut perbincangan. Perbincangan. Dan kita sekarang ini ada apa? Yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri masing-masing. So ikut juga kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Kalau kahwin koboi, masalah. Kan ambil tok kadi, celah-celah mana pun tak tahu. Kan tolong jadi apa kadi kami yang nikahkan kami. Tak boleh macam tu. Salah di sudut undang-undang. Okey, baik. Contoh barangan yang dibolehkan iaitu dinar ataupun wang ringgit. Barangan hak milik seperti apa? Rumah, kereta, kan, barang kemas dan sebagainya. Kalau lafaz akad nikah tu aku nikahkan dikau dengan sekian-sekian, mas kahwinnya sebuah kereta Porsche, sebuah kereta Mercedes, BMW, boleh. Ataupun seutas jam tangan ataupun seutas gelang tangan, kan, 6 dinar. Ni kalau dinar 20 gram emas. 5 dinar. Ini adalah contoh benda yang boleh dimaharkan. Kalau kita lihat ada satu hadis Nabi juga ada sebut dalam satu riwayat, bekerja dengan keluarga isteri juga boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Tapi tak dibuat dah sekarang ni. Biasanya orang pakai nombor 1 dan juga nombor 2 ni. Baik. Barangan yang tak dibolehkan untuk mahal. Apa dia? Cahaya matahari. Kan, cahaya matahari untuk jadikan sebagai mas kahwin tak boleh. Udara pun tak boleh. Burung yang berterbangan dekat udara tak boleh. Rumah sewa juga tak boleh. Perlu kita ingat kena benda-benda ataupun barangan yang boleh bermanfaat kepada kita. Jenis mas kahwin ada 2, satu mahar musamma, satu lagi mahar muajjal dan juga mahar misil. Ini yang pertama, ini yang kedua. Baik, mahar musamma, muajjal yang disebut dalam akad serta dibayar secara tunai dengan segera. Sebut, dan dibayar terus. Tak tunggu dah. Baik. Yang mahar musamma al-muajjal ini iaitu mas kahwin yang disebut semasa akad tetapi dibayar secara tangguh ataupun hutang. Ada ansuran. Kan? Ada ansuran, bayar sikit-sikit. Sunat mas kahwin ini dibayar segera, sama ada secara sebahagian ataupun semua sekali. Itu yang disebut berkaitan dengan mahar musamma. Baik. Kemudian kita beralih kepada mahar misil, mahar yang tak ditentukan jumlah semasa akad. Ni tak tentu. Kalau musamma
dah fix, kan, dah fix, dah sebut lah, dah sebut dah tadi. Okey, dah ditetapkan. Yang ni pula ikut apa? Ikut kadar penilaian ahli keluarga. Contohnya, Faizah ni dia nak berkahwin. Okey, tengoklah kadar yang kakak dia. Kakak dia yang ditetapkan contoh RM 5,000. Okey. So, yang Faizah ni pun boleh juga tetapkan kadar yang lebih kurang. Mungkinlah 6,000. Okey. Okey, ini yang disebut sebagai apa? Mahar misil. Okey. Baik. Kita beralih pula, tengok pula tajuk seterusnya iaitu berkaitan dengan dasar pemilihan jodoh. Okey. Dasar pemilihan jodoh di mana dari sudut pemilihan calon isteri ini perlunya pilih perempuan yang taat kepada agama. Adakah ia perlu ustazah? Kan, dia kena apa? Jaga solatnya, kan, bacaan Al-Qurannya. Oh, bukan senang nak jadi isteri kan, kita punya kriteria ni bukan setakat cantik je. Orang nampak cantik, sedap mata mandang, tapi pengisian dalam tu kena ada, okey. Sedekahnya, senyumnya, tutup auratnya. Okey. Ni yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Perempuan yang taat kepada agama. Okey, yang kedua, masih gadis, anak dara. Yang ketiga, keturunan yang ramai anak. Tengok, okey. Mak dia ada berapa beradik? Dia ada 8 adik-beradik. Okey. Sangat elok untuk dijadikan isteri. Okey. Yang ketiga, keturunan yang baik. Keturunan yang tidak menyakitkan orang. Ini adalah keturunan yang baik, bukannya gangster, kan, penagih dadah ke apa semua, nauzubillah min zalik. Minta dijauhkan perkara-perkara ini. Okey. Baik. Okey, seterusnya kita beralih kepada bukan daripada keluarga yang dekat. Okey, maksudnya apa? Daripada sepupu, kaum kerabat, kan, kaum kerabat. Okey, sebab apa? Cuba bayangkan, bila raya, kan, raya, bila balik kampung, okey, datuk nenek itulah yang akan kita jumpa. Datuk nenek awak, datuk nenek saya. Kan, mak saudara awak, mak saudara saya. Kan, pusing-pusing situ je. Kan, bermain kat situ je. Itu sebab dia digalakkan kita ni supaya apa? Cari orang yang tidak ada kaitan dengan kaum kerabat kita. Kan, sahabat handai, ataupun cari orang yang jauh. Kan, contoh orang Penang, okey, kahwin dengan siapa? Kahwin dengan orang Selangor. Okey, orang mana? Orang Perlis, Perak, kan, ataupun Langkawi lagi. Okey, Singapura, kan, Singapura. Okey, lagi mana? Johor. Kan, Indonesia, jauh sangat tu. Kan, perlukan orang kata apa, pertimbangan yang lain lah kan. Sekiranya jodoh, silakan, tak ada masalah. Okey, dan punyai rupa paras yang menyenangkan. Ini adalah subjektif. Ada orang tengok kurus, cantik, kan, sedap mata mandang. Ada orang suka yang sedikit berisi, yang sedikit orang kata saiz yang sedikit plus kan. Okay. Jadi ini adalah rupa paras ni adalah subjektif. Ada yang suka kulit cerah, tak suka cerah sangat, suka yang sedikit orang kata gelap sikit. Ini adalah perkara yang tidak sama setiap orang. Okay, tidak sama setiap orang, jadi kita kena hormati setiap orang punya pemilihan. Okay, baik. Jadi untuk pemilihan calon suami pula, okay, kalau isteri, pertama perlu juga kepada agama, berakhlak mulia, bertanggungjawab. Sebab apa? Inilah kunci kepada apa? Kebahagiaan. Kan, dapat handsome tapi sembahyang pun tak. Isteri pula kena tegur dia. Bang, semayang. Apa ni? Tegur-tegur ni. Aku suami. Kan? Penat je tu. Okay? Okay? Penat macam tu Bila suami sendiri je yang tak dapat nak lead rumah tangga. Okay. Kemudian, bebas daripada penyakit yang berat. Okay? Bebas daripada penyakit yang berat. Bukan ada HIV, tidak ada penyakit yang 3 serangkai, yang kronik dan sebagainya. Okay?
Okey, seterusnya tidak ada hubungan keluarga, sama juga, bukan daripada keluarga terdekat dan lelaki yang setaraf, sekufu, yang sama level. Kan sama level. Dari sudut apa? Pendidikan, okey, dari sudut apa? Pekerjaan, okey. Dari sudut apa? Family background. Mak ayah kita kerja apa? Mak ayah dia kerja apa? Itu juga adalah apa? Adalah benda yang perlu dipertimbangkan. Mak ayah kita VIP. Kena kahwin lah sebolehnya level yang lebih kurang sama. Okey. Janganlah kita cari yang orang kata kelas bawahan, nanti akan mewujudkan jurang. Okey, mewujudkan jurang ni lah yang akan jadi sedikit perkara yang kalau dalam cerita P. Ramlee ada cerita apa, filem apa, Antara kan dua darjat. Kan kita dapat cerita, dapat tengok apa filem P. Ramlee yang ada apa? Kasim Selamat. Kan? Jadi apa? Jadi apa? Pemain muzik, kan, sedangkan mak dia tu seorang yang somebody. Kan? Akhirnya dia kahwinkan dengan siapa? Kahwinkan dengan okey, dengan Dr. Ismadi. Okey. Baik. Seterusnya, tujuan pemilihan calon pasangan. Tujuan dia tak lain dan tak bukan supaya bakal rumah tangga yang nak dibina ni jadi apa? Harmoni, aman, bahagia. Ni salah satunya. Kan tengok cerita P. Ramlee pun sudahlah. Kan tengok cerita P. Ramlee pun sudahlah yang mana tunjukkan Kasim Selamat kan dia kahwin dengan isteri dia tu yang mana perempuan ni adalah daripada keluarga kayangan lah kita kata T20, dia B40, so di situ wujudnya jurang. Kan so kena sebolehnya level yang sama. Okey, lahirkan sifat kasih mengasihi dan juga redha meredai. Siapa yang nak kasih ni? Bukan setakat suami, isteri. Mak ayah pun akan reda juga. Mak ayah kita, mak ayah pasangan kita. Sangat penting tujuan kita pilih calon ni dan juga lahirkan zuriat yang mulia dan juga berguna. Zuriat yang elok, yang sihat, yang soleh, solehah, yang faham nak boleh jaga agama, boleh harumkan nama negara. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat kepada perempuan yang haram dikahwini, haram buat selama-lamanya dan haram untuk sementara waktu. Siapa yang haram selama-lamanya? Ada 3 sebab. Yang pertama sebab keturunan, sebab penyusuan dan juga sebab persemendaan. Okey. Baik. Haram untuk selama-lamanya, yang pertama disebabkan keturunan. Okey. Keturunan. Siapa dia? Yang lelaki nak kahwin dengan ibu, nenek ke atas memang tak boleh. Ataupun nak kahwin dengan adik perempuan, cucu ke bawah ataupun kakak, tak boleh. Okey. Lagi, nak kahwin dengan adik beradik. Kan. Yang ni apa maksud dia? Adik kepada ibu ataupun cucu kepada ibu, tak boleh ataupun cucu sendiri pun tak boleh. Adik beradik perempuan, seibu sebapa seperti apa? Kakak sendiri ataupun adik perempuan juga tak boleh. Emak saudara. Mak saudara nak kahwin. Sebelah ibu ataupun bapa. Kan pak kita ada maklong, tak boleh kahwin dengan maklong tu. Mak kita, adik dia tu, mak ngah, tak boleh kahwin dengan mak ngah tu. Okey, anak saudara perempuan juga tak boleh kahwin. Okey, ini kita kena nampak keturunan. Yang kedua disebabkan penyusuan. Penyusuan siapa dia? Ibu susuan. Kalau siapa yang pernah jadi anak susuan, ibu susuan tak boleh kahwin. Anak susuan ke bawah. Okey, anak susuan. Ya, anak susuan dia maksudnya ibu susuan tu dia ada anak. Kan dia ada anak. Okey. Anak dia tu kita tak boleh kahwin. Anak kepada dia pun tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin sebab apa? Sebab diharamkan dalam agama. Selama-lamanya. Emak saudara susuan. Maksudnya siapa? Emak saudara susuan ni maksudnya emak tadi tu dia ada kakak. Kan ada kakak, ada adik juga tidak boleh kahwin. Okey. Anak saudara susuan. Kan anak saudara susuan. Okey. Juga tidak boleh kahwin. Okey. Baik, seterusnya disebabkan apa? Persemendaan. Persemendaan ni apa dia? Bila kita kahwin, okey, kita dapat apa? Mak mertua. Kan?
Okey, mak mertua tidak boleh kita kahwin. Okey, walaupun dia cantik macam mana pun, cantik lebih daripada isteri kita, tak boleh kahwin. Okey, ibu tiri juga tak boleh kahwin. Okey, ibu tiri tak boleh kahwin. Isteri, anak ataupun menantu. Menantu kita ni nanti dah besar, anak kita kahwin, ada apa? Ada menantu, menantu pun kita tak boleh kahwin. Menantu pun kita tak boleh kahwin. Anak tiri, keturunan ataupun penyusuan, tidak boleh kahwin. Okey, tidak boleh kahwin ya. Okey, dan juga haram sementara ini perempuan yang macam mana? Yang dalam iddah. Iddah ni maksudnya apa? Yang diceraikan dan dia dalam tempoh iddah 3 kali suci. Okey. Baik. Perempuan yang bersuami, dah jadi isteri orang, tak boleh kita kahwin. Perempuan yang ditalak 3, okey. Tak boleh kita kahwin, kena tunggu habis iddah. Okey, lepas tu kalau perempuan itu adalah isteri sendiri, okey, mula-mula kena talak, kemudian habis iddah, okey, iddah 3 kali suci, kemudian kena kahwin baru. Kahwin baru. Lepas kahwin baru kenapa? Lepas kahwin baru, berlakunya apa? Hubungan, hubungan suami isteri, selepas tu diceraikan. Diceraikan bukan minta untuk cerai. Sebab apa? Kadang-kadang setengah tu dia pilih seorang lelaki dan diupah untuk kau tolong kahwin dengan bekas isteri aku. Kan? Kau dah kahwin, kau jangan sentuh. Dekat sini dia tak bagi buat. Dekat sini dia tak bagi buat. Lepas tu dia minta, okey, dah habis kahwin kau ceraikan pula. Ceraikan pula dengan alasan apa? Dengan alasan lepas tu dah habis cerai, lepas tu habis iddah pula. Habis iddah barulah boleh kahwin yang baru. Okey, kahwin yang baru. Nampak tak? Itu sebab dia bila kahwin ni perkataan cerai ni letak jauh-jauh. Jangan ada dalam hati. Sangat-sangat bahaya. Baik, kemudian perempuan yang hamil zina, perempuan bukan Islam, kena apa? Kena convert masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu. Lelaki yang beristeri 4, kan dah habis kota dah, cukup-cukup kota dah. Dia kena apa? Kena ceraikan salah seorang, dan kumpul isteri dalam mahram dalam satu masa. Maksudnya apa? Kita kahwin dengan si kakak, lepas tu rasa nak poligami. Dia ambil siapa? Dia ambil adik. Ni adik. Tidak boleh. Walaupun poligami dibenarkan, tapi untuk kes kumpul berpoligami, isteri yang kedua itu adalah adik perempuannya, ia dikira tidak boleh. Sebab apa? Kumpul mahram dalam satu masa. Okey? Dapat? Right. Okey, dapat something ya. Okey. Di sini adalah dia punya apa? Ringkasannya. Menghimpunkan saudara, iaitu apa? Adik perempuan ataupun kakak perempuan. Okey. Jadi isteri yang kedua. Tak boleh masih isteri orang, orang punya isteri. Okey. Ataupun isteri tu masih perempuan tu masih dalam iddah. Disebabkan talak 3 ataupun berlainan agama. Ini adalah yang diharamkan untuk berkahwin, tetapi sementara waktu. Kena lepaskan terlebih dahulu. Kalau katakan nak kahwinlah dengan adik perempuan dia, ceraikan isteri yang sedia ada, lepas tu baru boleh kahwin. Sanggup ke raya nak jumpa lagi? Kan, bekat isteri tu dekat kampung, panjang ceritanya kan, melibatkan hati dan juga perasaan. Okey, baik, kita beralih kepada peminangan ataupun yang disebut sebagai khitbah. Khitbah ini maksudnya hasrat ingin berkahwin, hasrat ingin berkahwin daripada seorang lelaki. Seorang lelaki nak berkahwin terhadap perempuan. Kan, terhadap perempuan mengikut syarak yang telah ditetapkan oleh agama. Okey, hukum dia bagi anak gadis harus dipinang, dibolehkan. Kan, dibolehkan secara jelas. Saya datang ni nak minang anak tuan, boleh ke? Itu yang soreh, yang jelas. Okey, ataupun kinayah ni, contoh kinayah.
kami datang jauh ni nak petik bunga di taman. Biasalah orang Melayu ni penuh dengan apa? Penuh dengan kiasan. Tu kadang-kadang yang kiasan ni orang tak faham. Kan dia pun jenis tak kisahlah. Oh bunga ada pergilah tengok kat luar tu. Okey. Baik. Tu bagi anak gadis. Ada dua hukum. Okey, dibolehkan dengan soreh iaitu jelas dan juga kinayah. Baik, untuk janda yang diceraikan dengan talak raj'i. Talak raj'i ni adalah apa? Yang talak yang dirujuk dan masih dalam iddah 3 kali suci tu. Okey. Dibolehkan dengan perkataan yang jelas dan juga berkias. Okey, bagi janda yang diceraikan dengan talak 3 ataupun cerai mati harus dipinang dengan perkataan kinayah, dengan apa? Kiasan. Kan orang tu tengah bersedih, kan? Tengah bersedih. Kita pun pergi kat dia. Bila nak habis iddah ni? Masa nak masuk Minang lah. Oh, okey. Tak boleh haram hukum dia. Haram hukum dia secara soreh. Okey. Bila kita tengok janda tu ziarah apa semua kan. Mudah-mudahanlah selepas ni terbuka hati ya. Okey, untuk ada peneman kan. Okey, itu juga adalah dengan cara apa? Dengan cara kinayah kiasan. Maksudnya peneman, siapa yang nak teman? Teman tu maksudnya kan, maksud teman kat sini anak ke nak teman? Okey, ataupun suami. Maksudnya dia ada dua maksud, lebih daripada satu maksud. Okey. Baik, janda yang diceraikan dan telah tamat iddahnya harus dipinang secara soreh dan juga kinayah. Bagi tahu dekat dia kan. Tengok engkau ni cantik lah, rasa nak masuk Minang kahwin boleh? Tu soreh. Kalau kinayah, orang cantik macam kamu ni sesuai lah kalau ada orang teman. Sesuai lah kalau ada kawan. Okey. Ni adalah apa? Kinayah ya. Kawan macam mana? Kawan tapi mesra ke kawan betul-betul mesra? Okey. Baik. Seterusnya lafaz peminangan. Okey. Dia ada lafaz soreh. Lafaz yang jelas. Peminangan terus, dia kata apa? Saya ingin mengambil awak sebagai isteri saya. Ini adalah lafaz soreh. Dan ini dibenarkan untuk anak dara, wanita yang tidak berada dalam iddah dan juga bukan mahram. 3 kategori. 1, 2 dan juga 3. Okey. Baik. Seterusnya kita balik kepada rukun nikah. Rukun nikah kita ada 5 benda iaitu suami, isteri, okey, saksi, wali dan juga akad. Dan singkatan dia adalah siswa. Okey. Suami, isteri, saksi, wali, okey, dan juga akad. Okey, ada 5 benda. Tapi sekarang ni ini ikut hukum. Ikut hukum. Ikut undang-undang. Okey, undang-undang kena ada satu lagi. Kena ada apa? Kena ada khusus kahwin. Kita akan dapat sijil khusus perkahwinan. Okey. Dan yang kedua, kita kena ada apa? Saringan kesihatan HIV. Okey, saya dulu buat benda ni. Kena pergi ke klinik. Kan pergi ke klinik, kita akan diambil darah kan. Lepas tu doktor akan tunggu laporan daripada makmal apa semua. Okey, beritahu. Okey, alhamdulillah resultnya negatif HIV, positif untuk kahwin. Kan kita pun yes. Kan yes nak kahwin. Okey, baik. Okey, ini situasi dia. Ada apa? Okey, mula dengan pengantin lelaki, lepas tu ada isteri, pengantin perempuan, ada saksi, okey. Saksi juga, okey, ada wali. Di sini Tok Kadi ni jadi wali, ataupun kalau wali ni duduk kat belakang ni, dia wakilkan Tok Kadi ni untuk nikahkan. Dan akhirnya akad. Akad ni lah yang akan kita ni genggam tangan Tok Kadi tu, ataupun wali kita. Baik. Okey, bakal suami perlulah Islam lelaki tidak beristeri 4. Kalau beristeri 4 ni maksudnya ke? Kalau 4 penuh kuota. Penuh kota. Kan? Kota penuh dah. Okey. Bukan dalam ihram haji, bukan dalam ihram haji ataupun umrah, tengah-tengah buat
buat haji. Kita minta untuk kahwin. Dan ayah kita pun tanpa cakap banyak, okey tak apa kahwin dululah, nanti majlis kita balik nanti. Balik pada haji. Okey, tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab perkahwinan tidak akan jadi sah. Dan yang si ayah ni dia akan apa? Dia akan terbeban dengan apa? Dengan hukuman dam. Okey, dam ataupun denda yang berada dalam ihram haji ataupun umrah. Okey, bukan mahram kepada isteri. Maksudnya apa? Yang nak kahwin ni bukan abang kepada kakak, adik kepada apa ahli keluarga perempuan dia. Bukan. Okey, seterusnya bakal isteri mestilah Islam ataupun agamanya adalah ahli kitab. Ahli kitab ni dia selain daripada agama Islam tetapi dia beriman kepada apa yang telah diturunkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sekarang ni masanya dah tak wujud dah. Kan, tak wujud dah golongan tu. Okey, baik. Kemudian mestilah perempuan, bukannya perempuan jadian. Kan, tiru-tiru nak jadi perempuan tak jadi Okey. Seterusnya, bukan isteri orang. Okey. Bukan dalam iddah talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Kan, maksudnya kalau dia boleh rujuk ni, suami dia boleh refer balik kepada dia. Masa sunyi lah, kan, tak kahwin ni. Tak ada isteri. Jom kita rujuk jadi suami isteri balik. Itu dengan cara rujuk maksud dia kalau tengok, tak boleh lah kalau macam tu. Okey, kena habis dulu iddah dia Baik, seterusnya bukan dalam ihram haji dan juga umrah yang pengantin perempuan ni. Okey. Okey, yang tadi pun sama juga pengantin tadi kan, tengah-tengah tawaf saya betulkan tadi bukan bapak dia. Tengah-tengah tawaf apa semua tengok-tengok, wih cantik, jom kahwin. Kan, kahwin dekat tanah suci kan. Kad nikah lepas tu belakangnya Kaabah. Tak boleh tak boleh macam tu. Okey, dan juga bukan mahram kepada suami. Okey, bukan mahram kepada suami. Okey. Baik, wali nikah. Siapa itu wali? Orang yang berkuasa. Dia ada kuasa nak kahwinkan seseorang perempuan. Okey. Di mana dia ada di sini dua jenis kategori, wali nasab dan juga wali hakim. Dan di sini ada dua golongan untuk wali nasab, iaitu wali mujbir dan juga wali bukan mujbir. Manakala bagi wali hakim, iaitu mereka yang diberi kuasa oleh sultan pemerintah. Sebab apa? Sultan pemerintah dia tak pergi turun dekat mana-mana rumah dia nikah ke orang, tak kan. Siapa yang diberikan kuasa ni? Biasanya kita akan bagi kuasa, biasanya siapa dapat kuasa? Mahkamah. Mahkamah turunkan kuasa kepada siapa? Kepada pendaftar nikah. Kan, pendaftar nikah, kadi itulah. Bila mana perempuan itu tak ada wali. Maksudnya dia tak dapat nak carilah ayah dia kat mana. Daripada kecil dia lahir ayah dia tak ada. Ataupun ayah dia enggan, tak mau. Ataupun hilang kelayakan wali. Sebab apa? Sebabkan ayah tu buat dosa besar dan sebagainya. Hilang kelayakan. Seterusnya kita tengok wali nasab ini. Wali nasab ini yang disebut pecahan yang pertama, wali mujbir, iaitu ni yang paling tinggi hierarki ranking dia, bapa dan juga datuk. Bapa kita, bapa kepada pengantin perempuan dan juga datuk kepada pengantin perempuan. Kalau tak ada ni, kan baru turun kepada selain bapa dan juga datuk. Jadi, bapa ni dia kata apa? Tipah, kau kena kahwin. Jadi mereka ni berhak kahwinkan seorang perempuan yang masih gadis tanpa persetujuan daripada syarat bakal suami sekufu. Kan? Maksudnya tipah tu dia tak boleh say no. Say no, tak boleh. Dia kena kahwin. Tapi syarat dia apa? Suami sekufu. Suami tu sekufu dengan dia. Okey? Baik. Apa itu syarat wali? Syarat wali nikah Islam. Okey, bapa dia Islam. Okey. Kemudian apa? Lelaki baligh, berakal, tidak dalam ihram haji. Yang tadi saya sebut dia kan. Okey, tidak dalam ihram haji. Tidak ditegah kuasanya daripada membelanjakan harta dan juga merdeka. Okey. Baik, susulan wali nikah. Kalau kita tengok ada yang setengah kes,
Bapa tu tak ada. Kan jatuh kepada siapa? Datuk. Datuk pun dah tak ada, meninggal dah. Saudara lelaki seibu sebapa. Maksudnya apa? Abang dia ataupun adik dia. Adik lelaki. Itu sebab dia jangan cari pasal dengan adik lelaki abang kita apa semua, sebab dia ni akan jadi apa? Wali. Dia akan jadi wali. Kalau ayah kita ada, ayah kita nikahkan, jadi wali. Okey, jadi wali kepada kita. Okey. Saudara lelaki sebapa maksudnya apa? Maksudnya bapa dia tu kahwin baru. Kahwin baru, okey, dan ada anak lelaki. Anak lelaki apa? Tiri. Kan, tapi sebelah bapa. Boleh jadi apa? Boleh jadi wali. Okey, anak saudara lelaki seibu sebapa. Maksudnya apa? Abang kita dah kahwin, ada anak. Itu anak buah kita ni. Inilah anak saudara kita. Kan, yang kita panggil dia along. Okey. Okey, anak saudara lelaki, adik-beradik lelaki sebapa. Yang sini. Anak lelaki tiri tadi ni. Okey, anak lelaki tiri. Okey, baik. Bapa saudara seibu bapa. Baru pergi pula bapa saudara. Siapa dia ni bapa saudara? Baru pergi kat Pak Long kita. Pak Long. Kan? Pak Long kita ni boleh jadi apa? Boleh jadi wali. Okey. Bapa saudara pada sebelah bapa. Okey. Sebelah bapa ya. Lepas tu anak lelaki daripada saudara seibu sebapa. Maksudnya apa? Sepupu kita. Sepupu kita. Tu kita kena apa? Check dulu. Check. Sampailah last kali tak ada juga, barulah wali hakim. Okey. Pergi dekat apa? Kahwin dekat pejabat agama kan, ataupun mahkamah. Okey. Baik. Jadi hikmah perkahwinan sudah tentu nak jaga akhlak, nak jaga maruah manusia, okey. Nama baik kita. Nama baik kita, dan kita nak jadi apa? Fitrah manusia ini dah Allah SWT tetapkan, lelaki perlukan kepada wanita, lelaki perlukan kepada wanita, dan wanita perlukan kepada lelaki. Dan inilah yang akan sempurnakan agama seorang Muslim. Siapa yang berkahwin, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan sebahagian agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT untuk sebahagian yang lain. Okay? Kahwin dah separuh. Yang ni apa dia? Kahwin. Separuh lagi apa dia? Takwa. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Okay? Dan kita akan dapat apa? Ketenangan jiwa. Kalau kahwin tak tenang, something wrong somewhere ya. Okay, kita juga nak kembangkan keturunan kita. Dapat kahwin. Okay. Lepas tu dapat anak. Kan? Anak. Kan? Dapat satu. Sampai 5 orang anak. Lepas tu anak tu pula kahwin. Kahwin. Okay. Kahwin lagi. Kahwin lagi. Dah cukup dah. 10 orang. Lepas tu dapat pula daripada 2 orang ni, dapat pula anak-anak. Kan? Anak. Ni yang kembangkan keturunan. Okay. Kembangkan keturunan kita dan kelangsungan hidup kita. Okay. Maksudnya apa? Wujudlah generasi. Generasi kita. Tu yang kalau kita tengok, kalau family day, yang family yang besar-besar kan. Kan? Family day, Haji Abdul Rahman. Tu bersusun. Berapa orang anak? Anak ada 10. Kan? Campur menantu 10. Campur cucu ada 57. Kan? Lepas tu cicit lagi. Cicit ada apa? Cicit ada 14. Okay. Ni yang disebut sebagai apa? Generasi. Okay. Jadi kesimpulannya, kahwin ini adalah tuntutan agama. Dituntut pada kita sebab apa? Dia adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah buat benda ni, dan hubungan suami isteri adalah salah satu rahmat kasih sayang Allah SWT, tanda kebesaran Allah untuk manusia. Dan kita ni perlu apa? Saling faham, memahami, saling bertolak ansur antara satu sama lain untuk bina keluarga yang mawaddah warahmah, yang bagi kasih sayang, yang bagi ketenangan kepada diri kita. Okey? Baik, itu sahaja untuk sesi ataupun sharing berkaitan dengan
perkahwinan ini. Mudah-mudahan dapat sesuatu yang manfaat. Terima kasih semua. Okay, jumpa lagi untuk topik seterusnya iaitu jenayah. Okey, baik.